Bahagian kedua, ayat 101 hingga 104 dari surah An-Nisa. Sembahyang di waktu perang, salatul khawf. Dan jika ada engkau di antara mereka, pangkal ayat 102. Artinya, jika ada engkau, wahai Rasulku, bersama-sama dengan sahabat-sahabat engkau, itu di tengah-tengah mereka di medan perang. Karena engkaulah yang memimpin mereka melakukan peperangan itu. Padahal musuh sedang mengancam kamu sekalian. Lalu engkau mendirikan sembahyang mengimani mereka. Artinya engkau tampil ke muka menjadi imam. Sebab walaupun betapa hebatnya peperangan, namun sembahyang hendaklah kamu terus berjamaah juga dengan memakai imam. Sebagai peperangan itu sendiri pun memakai komando. Dan dapat pula difahamkan di sini bahawa akan mulai sembahyang itu hendaklah dilakukan juga sebagai biasa, iaitu menyerukan khomatis solah atau lafaz iqamah, menyatakan sembahyang berdiri. Maka hendaklah berdiri segolongan dari mereka bersama engkau. Di sinilah dimulai ditegaskan bahawasanya yang turut bersembahyang setelah panggilan sembahyang itu diperdengarkan tidaklah boleh semuanya melainkan segolongan. Supaya lebih jelas, bolehlah dibagi dua. Mereka lah yang berdiri sembahyang dengan Nabi, mengikut Nabi, menjadi makmun. Dan hendaklah mereka berpegang senjata-senjata mereka. Di sini jelas sekali ditekankan pada yang ikut makmun sembahyang itu diperintahkan supaya tetap memegang senjata dengan melakukan sembahyang itu. Misalnya pedang masih tetap terhunus di tangan, atau bedil tak boleh diletakkan. Pistol mesti berisi terus dan siap buat ditembakkan. Jangan sekali bercerai dari badan. Maka apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berada di belakang kamu. Artinya dengan selesainya yang segolongan itu dari sujud, selesai pula lah sembahyang mereka. Nyatalah bahawa sembahyang mereka hanya satu rakaat. Mereka yang selesai sujud itu mesti mundur ke belakang. Dan hendaklah datang pula segolongan yang lain yang belum sembahyang. Dengan begini, teranglah bahawa sementara golongan yang pertama tadi bersembahyang di belakang imam dengan tidak melepaskan senjata, dan yang segolongan lagi menjaga gerak-geri musuh. Setelah golongan pertama selesai di sujud, mereka mundur ke belakang buat menjaga pula, dan golongan kedua yang belum sembahyang tadi, maka hendaklah mereka sembahyang bersama kamu. Sekarang tiba pula giliran golongan kedua buat sembahyang mengikut Nabi. Dimulai dengan berdiri pula. Dan hendaklah mereka mengambil penjagaan mereka dan memegang senjata-senjata mereka. Sebagai golongan pertama yang telah berhenti sembahyang, tadi pula senjata golongan kedua itu tidak pula boleh dilepaskan dari tangan. Meskipun yang telah menjaga sehabis sembahyang tadi tidak pula lepas senjata dari tangannya. Di sini dapatlah difahamkan bahawa sedangkan dalam mengerjakan sembahyang senjata tak boleh dipisahkan dari diri, apatah lagi seketika bertugas mengawal. Dan sini dapat difahamkan pula bahawa sembahyang bagi makmun kedua golongan ini hanyalah satu rakaat saja. Hanya imam yang 2 rakaat. Kemudian datanglah sambungan ayat menjelaskan sebab utama dari dirinya selama sembahyang itu. Lanjutan ayat. Ingin sekali orang-orang yang kafir itu kalau kamu lengah dari senjata-senjata kamu dan perlengkapan-perlengkapan kamu. Apabila lengah dari senjata dan lalai memegang peralatan dan perlengkapan, lalu mereka menyerang kamu dengan sekali serang, dan kamu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kamu binasa dan pertahanan kamu porak-poranda. Di sini nyata bahawa perintah memegang terus senjata walaupun dalam sembahyang adalah perintah yang wajib. Buktinya ialah sabda Tuhan selanjutnya, tetapi tidaklah mengapa atas kamu. Artinya tidaklah kamu berdosa melepaskan senjata dari diri kamu dalam sembahyang itu.
jika ada halangan bagi kamu dari sebab hujan. Sebab kalau hujan, senjata itu mungkin berat dipikul. Atau kamu dalam keadaan sakit. Halangan hujan dan sakit itulah cuma yang memberi keringanan sehingga kamu boleh melepaskan senjata dari diri di waktu sembahyang. Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari bahawa Abdul Rahman bin Auf lah yang pernah mendapat luka dalam suatu peperangan, diberi kelapangan meninggalkan senjata dari badannya kerana tidak sanggup memakai senjata itu terus tersebab luka-lukanya itu. Dan perteguhlah penjagaan kamu. Diulangkan sekali lagi, menyuruh perteguh penjagaan, terus siap dan waspada, sehingga nampaklah bahawa keteguhan beribadat kepada Tuhan dengan mengerjakan sembahyang sama wajibnya dengan keawasan menjaga diri dari ancaman musuh. Kerana sembahyang jangan lengah mengadakan penjagaan, dan kerana sangat awas mengadakan penjagaan bahaya musuh, jangan lalai daripada sembahyang, dan dijadikanlah sembahyang itu salah satu rangka yang tidak terpisah dari penjagaan terhadap musuh. Dan di akhir hayat, Tuhan menegaskan sesungguhnya Allah telah menyediakan untuk orang yang kafir siksaan yang menghina. Ujung ayat 102. Patutlah dipahamkan penutup ayat ini. Tuhan telah menyediakan siksaan yang sangat menghinakan bagi orang yang kafir. Ujung ayat ini mengandung seligi balik bertimbal, tidak ujung pangkal mengena. Artinya yang pertama ialah bahawa jika kaum muslimin selalu siap sedia, senjata tidak berpisah dari badan, disertai sembahyang apabila tiba waktunya, maka Tuhan Allah menyediakan satu pukulan yang menghancurkan terhadap orang kafir itu. Tetapi sebaliknya, kalau orang Islam sendiri tidak awas terhadap musuh dan lupa hubungannya dengan Tuhan, itu pun termasuk kafir. Maka buat mereka pun disediakan siksaan yang menghina. Di sinilah bertemu inti ajaran Islam. Kita disuruh selalu taat kepada Tuhan, sembahyang apabila datang waktunya. Di samping itu, awas dan waspada terhadap musuh. Suatu ketaatan beribadat yang tidak disertai menyusun kekuatan menghadapi musuh belumlah diterima Tuhan. Dan segala persiapan perang untuk menangkis serangan musuh kalau melalaikan ibadat tidak pula akan diredai Tuhan. Dan kalau ibadat bersama pertahanan sudah lama teguhnya, pastilah dimenangkan Tuhan, dan timbullah rasa cemas dan takut dalam hati pihak lawan. Kerana umat ini bukanlah umat lemah yang memisahkan di antara ibadatnya dengan perjuangan hidupnya. Dan apabila telah kamu selesaikan sembahyang, pangkal ayat 103, telah engkau kerjakan menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam perang yang dinamai salatul khawf itu, maka ingatlah Allah dikala berdiri dan dikala duduk dan dikala berbaring di rusuk kamu. Artinya meskipun sembahyang dah selesai, namun Allah hendaklah selalu diingat. Ini adalah untuk menguasai diri supaya jangan lupa bahawa perjuangan ini bukanlah kerana semata-mata hendak berbunuh-bunuhan dan melepaskan dendam sakit hati. Yang diperjuangkan ialah sabilullah, jalan Allah. Kalau tidaklah kerana hendak mempertahankan jalan Allah, tidaklah senjata ini akan diangkat. Kalau sekiranya di lain waktu kita masih tetap disuruh ingat pada Allah supaya hati jadi tenteram, betapa lagi di saat seperti ini. Dalam surah 13, surah Ar-Ra'd ayat 28, dijelaskan bahawa orang yang beriman tenteram hatinya kerana selalu ingat kepada Tuhan, tidak bimbang menghadapi hidup dengan segala rintangan-rintangannya kerana hidup adalah anugerah Tuhan, dan tidak pula takut menghadapi maut walaupun telah bersilang pedang di leher, kerana mati pun adalah di tangan Tuhan. Apabila selalu zikir atau ingat kepada Tuhan, hilanglah ingatan kepada kepentingan diri atau fana.
yang teringat hanya Tuhan, dan bersedialah diri untuk kepentingan jalan Tuhan. Sebab itu di sini ditekankan, ingatkanlah dia dikala berdiri, ingatlah dia dikala duduk, dan ingatlah dia dikala sedang berbaring-baringan. Dalam hal ini teringatlah kita kepada kafiah pengalaman zikir ahli-ahli tasawuf, kerana wirid zikir yang tetap, bahkan setelah tertidur pun, setelah mata jadi lelap, Tuhan masih teringat dalam mimpi, menjadi buah mulut di luar kesedaran. Maka apabila kamu telah tenteram, misalnya musuh itu telah jauh atau telah dapat diatasi sehingga bahaya yang menggelisahkan tidak ada lagi, maka dirikanlah olehmu sembahyang menurut keadaan yang biasa. Selama dalam perjalanan musafir, mengkosakan seperti biasa, dan sesampai kamu di tempat kediaman kamu yang asli, sembahyanglah menurut peraturannya yang telah digariskan Tuhan, dan jangan dirubah, jangan ditambah, dan jangan dikurangi. Sesungguhnya sembahyang itu atas orang-orang yang beriman adalah kewajipan yang telah diwaktukan. Ujung ayat 103. Kerjakanlah sembahyang itu menurut rukunnya, di dalam waktunya, dan lebih utama lagi di awal waktunya. Jelas dalam susunan ayat ini bahawa sembahyang perang atau salatul khauf itu selain dari makmum dibagi dua golongan, segolongan sembahyang 1 rakaat dan hanya imam yang 2 rakaat, adalah bahawa sembahyang ini tidak diulang lagi kelak, tidak ada qada. Kalau hanya dipandang apa yang tertulis saja, perintah di pangkal ayat hanyalah kepada Rasulullah saja, sebab di sana ditulis, dan jika ada engkau di antara mereka, kitab tujuan kita ialah Nabi Muhammad. Tetapi kita harus memahamkan bahawasanya dikala ayat turun, Nabi mempunyai 2 tugas. Pertama, menjadi rasul menerima wahyu. Kedua, beliau berkedudukan sebagai kepala perang. Segala peperangan yang beliau hadiri, beliau sendirilah yang menjadi kepalanya. Maka wahyu yang beliau terima untuk dirinya memimpin salatul khauf itu berlaku pula lah bagi setiap kepala perang mempertahankan sabilullah buat selama-lamanya. Dan berlaku buat orang yang diwakilkan oleh kepala perang menjadi imam sembahyang. Dirawi oleh Abu Daud dan An-Nasai dan Al-Hakim dan Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain bahawa Sa'id bin Ash dalam satu peperangan di Tabristan bertanya kepada seorang mujahidin yang hadir, siapakah di antara mereka yang bersembahyang perang mengikut Rasulullah SAW? Lalu menjawab Huzaifah, aku. Kepala perang adalah Zaid bin Ash, tetapi kerana dia tidak turut dalam peperangan yang Rasulullah melakukan salatul khauf itu, dipersilahkan nyalah Huzaifah tampil ke muka. Huzaifah menyuruh mereka membagi saf kepada 2 golongan, dan semua disuruhnya memegang senjata masing-masing, dan katanya, kalau kamu telah diancam oleh ancaman, sudah boleh kamu siap berperang. Maka Huzaifah pun sembahyanglah dengan satu kelompok 1 rakaat, sedang kelompok yang lain berjaga-jaga musuh, dan yang sembahyang 1 rakaat tadi terus berdiri ketika telah selesai. Setelah yang pertama itu selesai, yang berjaga tadi pula tampil ke tempat golongan yang telah selesai itu dan sembahyang pula 1 rakaat lagi. Kemudian Huzaifah mengucap salam penutup. Kejadian ini di Tabristan, berkata setengah ahli riwayat. Semuanya terjadi di hadapan beberapa sahabat Rasulullah, dan tidak ada di antara mereka yang membantah cara Huzaifah itu. Menurut satu riwayat dari Abu Daud daripada Abdul Rahman bin Samurah, bahawa Abdul Rahman bin Samurah itu mengimani salatul khauf di Kabul, di Afghanistan sekarang. Ini menunjukkan dengan jelas bahawa sembahyang begini diwahyukan kepada Rasulullah untuk jadi pegangan umat, dan beliau sendiri yang memulainya. Apalagi sudah ada hadis yang jelas
dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyanglah sebagaimana kamu lihat sembahyangku. Dan apabila telah datang waktu sembahyang, hendaklah salah seorang di antara kamu melakukan azan dan hendaklah menjadi imam seorang yang terbesar di antara kamu. Dirawikan oleh Bukhari. Yang terbesar itu tentu saja yang menjadi pimpinan perang atau yang tertua, disegani di antara mereka walaupun belum tua. Sedangkan dalam musafir biasa, diwajibkan seorang jadi ketua rombongan, apatah lagi dalam perang. Pada perang sehendaknya merangkap menjadi imam sembahyang sebagai sunnah Nabi tadi. Tetapi kalau kepala perangnya hanya berkelebihan dalam pimpinan perang sebagai Sa'id bin Ash, dan ada yang lebih alim daripadanya seumpama Huzaifah bin Yaman tadi, nescaya dialah yang diimamkan. Adapun awal mulanya turunnya ayat Salatul Khauf ini menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Sa'ibah dan Sa'id bin Mansur dan Abu Daud, An-Nasai dan lain-lain yang diterima dari Ibnu Abbas adalah sedemikian. Pada suatu waktu kami bersama Rasulullah SAW di Usfan. Tiba-tiba kami berhadapan dengan kaum musyrikin. Ketika itu Khalid bin Walid masih di pihak musyrik. Dia yang memimpin mereka. Tepat ialah di antara kami dan di antara kiblat. Maka Nabi SAW pun mulai mengimani sembahyang zuhur. Musyrikin itu berkata, sekarang mereka dalam keadaan yang mudah saja kita menyerang. Kemudian mereka berkata pula, mereka sedang sembahyang itu suatu perbuatan yang lebih mereka mencintai daripada anak-anak mereka sendiri dan diri mereka. Setelah itu Nabi pun selesai sembahyang zuhur sebagai biasa. Setelah di antara zuhur dengan asar, datanglah Jibril membawa wahyu ayat ini. Dan jika ada engkau di antara mereka sampai ke akhir ayat ini, lalu waktu akhir asar pun datang. Rasulullah SAW pun memerintah segera masing-masing memakai dan memegang senjatanya. Maka bersaflah kami di belakang beliau 2 saf. Beliau pun rukuk dan kami pun rukuk semua. Beliau pun berdiri dan kami pun berdiri semua. Lalu Rasulullah sujud bersama saf pertama, sedang saf yang kedua tetap berdiri menjaga yang sedang sujud. Setelah selesai saf pertama sujud, dan setelah itu lalu majulah saf pertama tadi ke tempat tegak saf kedua tadi, dan saf yang pertama pula yang segera tegak mengawal mereka. Setelah saf kedua sujud, duduk pula lah yang mengawal tadi dan sujud pula. Selesai itu semuanya, Nabi pun mengucapkan salam tanda selesai. Dijelaskan lagi oleh Abdul Razak dari As-Sawri dan Hisham dengan tambahan, saf yang di muka mundur ke belakang setelah selesai mengangkat muka dari sujud dan maju saf yang kedua, lalu sujud pada tempat saf pertama tadi. Pada riwayat hadis ini ada perbezaan sedikit dengan yang terdapat dalam ayat, iaitu berganti-ganti saf yang pertama dengan saf yang kedua tegak. Sedang saf pertama sujud, yang kedua menjaga. Setelah selesai dia sujud, saf yang kedua pula sujud dan saf pertama menjaga. Tapi keduanya dalam rangka satu sembahyang dan seketika menutup sembahyang, itu salam, semua bersatu kembali. Di sini jelas pula bahawa sembahyang asar yang dilakukan ini bukan 1 rakaat, melainkan 2 rakaat. Cuma sujudnya saja berganti-ganti. Bila ditilik dengan saksama, memang ada 2 atau 3 macam cara sembahyang khauf ini. Tetapi kita pun melihat pula bagaimana letak strategi medan perang. Sembahyang khauf yang dilakukan di Usfan itu merupakan dibuat demikian rupa sebab musuh berdiri di antara orang Islam dengan kiblat yang mereka hadapi. Sebab itu, sembahyang dengan cara satu saf menjaga dan satu sujud, tetapi dalam salam sama. Yang tersebut dalam ayat, makmun dibagi 2 saf, masing-masing hanya sembahyang 1 rakaat, terhenti hingga sujud saja.
dan hanya imam yang sembahyang 2 rakaat. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sembahyang khauf ini banyak macamnya, kerana musuh kadang-kadang berdiri di jihad kiblat dan kadang-kadang di jihad lain. Kemudian itu kadang-kadang di jihad lain. Kemudian itu kadang-kadang dapat sembahyang berjemaah dan kadang-kadang perang telah berkecamuk sehingga tak dapat lagi melakukan cara berjamaah. Bahkan sampai suasana menyebabkan sembahyang terpaksa sendiri-sendiri. Ada yang menghadap kiblat dan kadang-kadang tak sempat menghadap kiblat lagi. Kadang-kadang sambil berjalan kaki dan kadang-kadang di atas kenderaan. Dalam keadaan seperti ini, sembahyang boleh berjalan terus, bahkan memukul musuh tengah sembahyang. Tegas Ishaq bin Rahamah berkata, kalau sudah berlomba hantam-menghantam, sembahyang 1 rakaat pun sah juga, dengan isyarat kepala saja. Kalau tak sempat, sujud 1 saja kali. Kalau itu sudah termasuk zikrullah. Pendeknya, kalau perang sudah demikian hebat, sudah bersosoh dengan musuh, datang waktu teruslah sembahyang, walaupun dengan cara apa yang dapat dikerjakan di waktu itu. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, semua hadis yang dirawikan berkenaan dengan salatul khauf boleh diamalkan, iaitu menurut medan dan cuaca yang ada pada masa itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sembahyang dengan waktunya yang tertentu. Di waktu penulis tafsir Al-Azhar ini dalam tahanan kerana sakit, lalu dirawat di rumah sakit 17 bulan lamanya. Pada masa itu adalah seorang doktor yang masih muda, beragama Kristian, Protestan, bercinta-cintaan dan sudah bersemuafakat hendak kahwin dengan seorang doktor wanita satu pekerjaan. Ayah doktor perempuan itu sangat berhibah hati kalau anak perempuannya sampai memeluk agama Kristian. Dia mengharap supaya doktor Kristian itulah yang memasuk Islam. Dengan gagah perkasanya, Dr. Kristian itu menyatakan bahawa dia bersedia masuk Islam asal dia dihadapkan dengan seorang ulama Islam. Kalau ulama itu dapat mengalahkan dia akan segera masuk Islam. Orang tua anak gadis itu menghubungi saya. Kalau saya sudi meladani kedatangan Dr. Kristian itu yang akan datang bersama anak gadisnya. Permintaan itu saya terima dan pada waktu yang telah dijanjikan, kedua doktor muda itu pun datang. Apa yang telah kejadian? Apakah benar-benar kedatangannya bertukar fikiran untuk mencari kebenaran? Lain. Mula saja dia datang, dia telah menyerang dengan celaan yang bertubi-tubi. Nampaknya untuk membuktikan pada kekasihnya gadis Islam itu bahawa dia adalah seorang yang ahli, terutama tentang kelemahan Islam. Serangannya yang terutama ialah terhadap sembahyang orang Islam. Pertama, mengapa pakai berwuduk? Kedua, mengapa ditentukan waktunya? Padahal keduanya itu tidak perlu, sebab di segala waktu kita bisa sembahyang, memuja Tuhan dan berbagai sikap yang kita dikendaki. Oleh sebab demikian caranya sembahyang orang Islam, maka sembahyang Islam itu kaku. Padahal kalau hati telah bersih, guna apa membersihkan bahagian badan? Sebab walaupun anggota badan dibersihkan di luar, namun dalam diri kita sendiri masih kotor. Dan perut kita sendiri adalah kantung kotoran. Nyatalah doktor muda itu telah berlatih jadi zending. Caranya menyerang rupanya telah diatur. Nyaris saja terjebak kepada pertengkaran yang tidak ada ujung. Sebab dengan cara positif, dia mencela keras sembahyang cara Islam yang memakai wuduk dan memakai rukuk, sujud dan bilangan rakaat itu. Dan anehnya pula, gadis Islam tadi pun selalu menyokong segala serangannya itu. Tandanya pun dia pun telah diserang cara yang demikian. Akhirnya saya hanya bersedia kalau kita bertukar fikiran secara tenang. Apatah lagi, saya masih dalam keadaan sakit.
Lalu saya minta agar diberinya kesempatan berbicara dengan tenang dan saya harap pula dia pun berbicara dengan tenang. Lalu saya berkata, saudara doktor telah membawa urusan upacara ibadat pada alam filsafah. Sebab doktor a priori memang tidak memeluk Islam. Tentu doktor memandang sembahyang Islam itu dari segi negatifnya. Padahal orang beragama yang jujur memegang teguh sembahyang menurut ajaran agamanya dan menghormati pula pegangan agama orang lain. Kerana kefanatikan agama, doktor lupa dasar ilmu doktor, iaitu ilmu kesihatan. Orang Islam terlebih dahulu berwuduk, iaitu membersihkan anggota dengan air yang bersih sebelum sembahyang. Dipandang dari segi ilmu kesihatan, jantung doktor sendiri akan mengakui bahawa sembahyang cara Islam itu baik. Orang yang sekurangnya 5 kali sehari semalam membersihkan anggota badannya yang terbuka, iaitu muka, tangan dan kaki dengan air bersih. Tidak ada seorang doktor pun yang akan mengatakan bahawa perbuatan itu tidak baik. Lalu dia menyambut, kami orang Kristian, yang penting adalah hati bersih terhadap Tuhan. Saya jawab, tetapi rasa halus doktor sebagai seorang ahli kesihatan pasti mengakui bahawasanya kebersihan besar pengaruhnya kepada kebersihan hati. Doktor sendiri akan mengakui betapa segar rasa badan setelah mencuci muka. Kalau terlepas dari suasana agama, nescaya doktor akan menasihatkan demikian kepada pasien-pasien doktor. Lalu dia pindah ke soal lain. Dia berkata, kalau memang demikian pengaruh wuduk bagi kesihatan, mengapa orang Islam kelihatan banyak yang kotor? Saya jawab, yang kotor ialah orang-orang Islam yang tidak memahami hikmah wuduk itu. Kalau hendak membandingkan ajaran Islam kepada praktik hidup setengah orang Islam, kami nanti akan meraba-raba ke dalam lapangan lain. Kita mesti mencari statistik manakah persentasenya yang lebih banyak orang Islam kotor dengan orang Kristian kotor di tanah air kita ini. Tetapi yang jelas di luar negeri ialah bahawa orang Kristian di Eropah yang banyak tidak kenal mandi sampai berminggu-minggu. Bajunya yang di luar saja yang bersih, badannya kotor. Sebab memang tidak ada peraturan dalam agama mereka yang memerintahkan mereka harus mencuci anggota tubuh 5 kali sehari. Apabila ia terdesak dalam hal wuduk ini, doktor itu pun pindah lagi ke jurusan lain. Dia berkata, guna apa ditentukan mesti sembahyang 5 waktu 5 kali sehari? Setiap waktu orang boleh sembahyang. Dia duduk tafakur mengingat Tuhannya menurut keadaannya yang ada pada waktu itu. Saya jawab, duduk tafakur mengingat Tuhan itu ada perintah tersendiri dalam Islam. Menurut istilah ajaran Islam, hal ini bukan bernama solat, melainkan doa atau munajat atau zikir. Islam menganjurkan penganutnya zikir, ingat dan menyebut nama Tuhan, sedang berdiri, sedang duduk dan sedang berbaring. Dia mendesak, kalau demikian guna apa sembahyang, pakai wuduk dan pakai waktu tertentu lagi? Saya jawab, doktor seorang terpelajar tentu berfikir yang logis. Agama doktor menganjurkan sembahyang atau ingat kepada Tuhan di mana saja dan dalam apa cara sahaja. Islam pun mempunyai ajaran yang demikian. Tapi Islam mempunyai tambahan satu lagi, iaitu sembahyang di waktu tertentu yang memakai wuduk. Kalau doktor berfikir secara teratur, pastilah doktor akan mengakui bahawa Islam mempunyai ajaran yang lebih lengkap daripada ajaran agama yang doktor peluk. Dan itu memang demikian. Sebab kedatangan Islam ialah melengkapkan apa yang belum cukup. Diajarkanlah oleh Nabi-Nabi yang dahulu. Dia menyambut, tetapi kami juga mempunyai sembahyang pada waktu tertentu sebagai menyatakan syukur pada Tuhan. Saya jawab, saya mengetahui itu. Sebagai seorang doktor, artinya seorang terpelajar, doktor seharusnya mengakui
bahawa sembahyang cara Islam itu lebih sempurna dan lengkap. Sebab beberapa saat sebelum kita memulakan sembahyang, segala perhatian kita telah ditujukan kepadanya. Sejak dari masuknya waktu sampai kepada melakukan wuduk, sampai pada masa kita berdiri menghadapkan muka ke kiblat. Dia bertanya lagi, mengapa mesti pakai waktu? Mengapa tidak diserahkan saja kepada keinsafan orang itu? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya bertanya terlebih dahulu. Demi pengetahuan kedoktoran saudara, saya bertanya, menurut ilmu kesihatan, segala sembahyang, baik sembahyang cara Islam atau cara Kristian, baik atau tidak baik? Dengan tegas dia berkata, baik. Segala sembahyang baik. Saya bertanya lagi, menurut ilmu kesihatan, mana yang lebih baik, berwuduk dahulu sebelum sembahyang atau tidak berwuduk? Dia hanya berdiam. Maka saya meneruskan dengan tenang. Kebanyakan manusia meskipun mengakui bahawa suatu perbuatan baik atau bermanfaat, tidak dia segera mengerjakan yang baik itu kalau hanya diserahkan kepada dirinya sendiri. Seumpama penghuni sebuah rumah, tidaklah rumah itu akan terjaga kebersihannya kalau tuan rumah tidak sering, tidak streng dan tidak disiplin memerintahkan penyapu rumah itu setiap hari. Lantai mesti dipel terus, sekali pagi, sekali petang, walaupun debu tidak ada. Barang-barang alat rumah tangga mesti dibersihkan dengan bulu ayam, walaupun tidak ada kotoran. Rumah begitulah yang akan selalu bersih, dan dengan demikian baru akan tercapai kebaikan dan manfaat yang diakui sendiri faedahnya oleh yang mempunyai rumah itu. Dalam salah satu segi lagi daripada ilmu pendidikan, sebagai cabang dari ilmu jiwa, murid diperintahkan pada waktu-waktu yang tertentu membersihkan sesuatu supaya bersih itu menjadi perangai dan adat kebiasaan. Barang siapa yang selalu berlatih mencegah sesuatu bahaya sebelum kejadian atau sebelum membanjir, akan tidak merasa canggung bila berhadapan dengan bahaya itu bila datang. Bagi orang Islam, sembahyang bila waktu panggilan telah datang adalah guna menenteramkan jiwa sejenak setelah lelah menghadapi tugas kehidupan. Sembahyang bukan semata-mata pengakuan dosa kepada Tuhan, tetapi lebih tinggi dari itu, iaitu meningkatkan peribadi sehingga dapat mendekati sifat Tuhan. Itulah sebabnya maka dimulai dengan wuduk. Kebersihan hati dilambangkan oleh kebersihan anggota tubuh. Diulanginya lagi, bagi kami kebersihan hati yang pertama. Saya jawab, bagi kami bersih hati dan bersih badan. Dia mulai mengejek, mengapa isi perut juga tidak dibersihkan lebih dahulu? Saya jawab, dan jawapan ini membuat dia terdiam. Sedangkan disuruh membersih hati dan membersihkan anggota badan, saudara sudah keberatan. Bagaimana pula kalau disuruh lagi membersihkan isi perut? Dan pertanyaan demikian sudah keluar dari garis bertukar fikiran yang sihat dari seorang ahli kesihatan. Mengapa mesti bahasa Arab? Tanyanya tiba-tiba. Tidakkah Tuhan Allah itu mengerti segala bahasa? Saya jawab, kesatuan bahasa yang kami pakai dalam sembahyang dan kesatuan cara melakukan sembahyang itu sendiri dan kesatuan kiblat tempat kami menghadap menyebabkan kami umat Islam seluruh dunia adalah satu dalam agama. Saya sebagai seorang bangsa Indonesia tidak lagi ragu-ragu masuk ke dalam sebuah masjid di Tiongkok atau Yugoslavia atau di London. Dalam kalangan agama kami tidak ada sekte, sehingga satu sek menuduh sek yang lain keluar dari lingkungan agama kerana berlainan cara sembahyang dan bahasa sembahyang. Pertentangan mazhab di kalangan kami tidaklah sama dengan pertentangan Protestan dengan Katolik, atau pertentangan sek dengan sek yang lain yang sama-sama Protestan, sebab sembahyang kami sama dan satu di seluruh dunia. Dia tambah terdiam. Sungguh pun demikian, saya tetap tidak setuju sembahyang cara ajaran Islam itu, katanya kemudian. Dengan senyum saja jawab,
Kalau saudara setuju, nescaya saudara sudah Islam. Dari permulaan kita bukan sahaja menyodorkan supaya doktor pindah kepada cara yang saya pakai, melainkan doktor menyerang ibadat kami. Setelah saya jawab, bukanlah maksud saya untuk memaksa saudara masuk agama saya, melainkan memberi pengertian duduknya soal hidayah dan petunjuk adalah di tangan Tuhan, bukan di tangan saya. Ada beberapa soal lain lagi yang kami perkatakan. Dia meminta maaf kerana saya yang dalam tahanan dan dalam kamar sakit telah diganggunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu hebat dan bertubi-tubi. Dan saya lihat wajah doktor wanita temannya itu dari satu keluarga Islam yang baik, jelas banyak perubahan sikapnya. Mulanya dia turut aktif agresif menyerang saya. Tetapi kemudian kelihatan ragu-ragu dan mula menyerang beberapa pertahanan dari doktor temannya itu. Akhirnya dia bertanya, bolehkah sewaktu-waktu kami datang lagi? Doakanlah saya lekas sembuh dan lekas bebas dari tahanan, supaya kerana fitnahan ini, saya selalu menerima kedatangan doktor keduanya dengan dada lapang dan tidak fanatik. Sebab apabila dua orang yang berbeza agama, kalau sama-sama taat dan setia dalam agamanya, tidaklah mereka akan bermusuhan. Sebab keimanan agama yang sejati bukanlah menimbulkan rasa benci, melainkan rasa cinta. Silalah datang bila-bila saja. Kira-kira 1 bulan saja setelah mereka ziarah itu, saya bebaslah dari tahanan dan bebas pula dari penyakit, iaitu 21 Januari 1966. Sampai sekarang mereka saya tunggu-tunggu, namun mereka tak datang lagi. Saya tidak mendengar berita lagi apatah mereka telah langsung kahwin dengan perempuan masuk Kristian atau yang laki-laki masuk Islam, atau mereka telah mengurak kembali tali yang nyaris dibuhulkan itu. Memang rupanya dalam perebutan pengaruh agama di bekas tanah jajahan ini yang dahulu dijajah oleh orang Kristian, pihak mereka mempelajari cara-cara bagaimana memperlemahkan benteng Islam dengan tidak terlebih dahulu memberi kesempatan pihak Islam mengoyahkan pokok kepercayaan mereka yang prinsipal, melainkan mereka ganggu terlebih dahulu pihak Islam dengan serangan bertubi-tubi sehingga hanya sempat bertahan. Setelah itu mereka pun pergi, tidak memberikan kesempatan membuat serangan balasan. Kemudian itu bersabdalah Tuhan, dan janganlah kamu merasa lengah dalam mengejar kaum itu. Pangkal ayat 104. Artinya, janganlah kamu merasa lemah hati atau patah semangat dalam mencari atau menghadapi musuh itu. Kuatkanlah semangat berperang. Intip terus gerak-gerinya, serbu bila mereka terlengah, dan jangan dihentikan sebelum mereka mengaku tunduk. Memang perang ini membawa kepayahan dan penderitaan. Maka datanglah lanjutan ayat. Jika adalah kamu menderita sakit, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakit pula, sebagaimana yang kamu derita. Sebab itu tidak ada satu peperangan pun yang menyenangkan. Sengaja perang artinya sengaja mati. Kalau di kalangan kaum muslimin ada yang luka, mereka pun ada yang luka. Jika ada yang gugur, di kalangan mereka pun pasti ada yang gugur. Rugi sama-sama rugi, susah sama-sama susah. Tetapi kesusahan adalah dua. Ada suatu kesusahan yang mengandung harapan dan suatu kesusahan yang semata-mata kesusahan. Sedang kesusahan kamu jauh berbeza dari kesusahan mereka. Sedang kamu mengharapkan daripada Allah hal yang tidak dapat mereka harapkan. Meskipun kamu ditimpa kesusahan, namun kamu berperang adalah kerana mengandung harapan. Kamu menegakkan jalan Allah, bukan jalan syaitan. Sedang mereka menegakkan kemegahan berhala, memuja benda, kayu dan batu. Alangkah gelapnya hidup ini kalau tidak ada pengharapan atau raja. Maut itu atau raja.
Alamkah gelap hidup ini kalau tidak ada pengharapan atau raja? Maut itu sendiri tidaklah takut untuk menempuhnya kalau pengharapan telah mengisi jiwa. Harapanmu di dunia ialah tegakkan kebenaran agama yang kamu perjuangkan dan mencapai janji yang telah dijanjikan oleh Tuhan dengan perantaran lidah Rasulnya, iaitu menangnya agama kamu di atas segala agama di dunia ini, walau betapapun orang musyrikin menghalanginya. Dan harapanmu di akhirat ialah syurga yang telah dijanjikan Tuhan. Jika kamu menang dan hidup, dapatlah kamu menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri kemenangan agamamu itu. Dan jika kamu mati dalam pertempuran, maka di tanganmu itu telah ada satu diploma, iaitu syahadah. Tegasnya mati syahid, mengorbankan diri sendiri untuk tegaknya agama Allah. Adapun orang musyrikin itu, harapan menang tidak akan ada yang ada pada mereka, sebab sesuatu yang batil itu tidak ada satu berhala pun yang dapat memberikan upah apa-apa ataupun untuk mereka. Haruslah kita di zaman moden mencamkan benar-benar dalam hati kita intisari hayat ini, menegakkan agama yang benar. Tauhid yang khalis adalah tujuan hidup kita. Di zaman moden pun orang telah mengakui betapa pentingnya berperang menegakkan ideologi, iaitu cita-cita yang diperjuangkan haruslah jelas. Perang-perang sebagai di zaman feodal dahulu, iaitu memusnah harta benda dan jiwa raga untuk kepentingan seorang raja atau pangeran, tidak ada lagi. Perang sekarang ialah perang ideologi. Sepihak ideologi komunis, sepihak lagi ideologi kapitalisme. Maka ideologi menegakkan kepercayaan kepada Tuhan penguasa seluruh alam. Mana ideologi yang menegakkan kepercayaan kepada Tuhan penguasa seluruh alam? Manakah ideologi menegakkan kepercayaan pada Tuhan penguasa seluruh alam? Lalu datanglah akhir ayat, dan adalah Allah itu maha mengetahui lagi bijaksana. Ujung ayat 104. Tuhan Allah mempunyai ilmu yang maha luas dan mempunyai hikmat yang amat dalam yang dapat kita korek dari dalam ilmu masyarakat dan sejarah, iaitu bahawa orang yang beriman kepada Tuhan pasti menang menghadapi orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Asal saja orang yang beriman itu mengamalkan petunjuk yang digariskan Tuhan. Di penutup ayat ini, Tuhan menonjolkan dua sifatnya yang utama, iaitu alim dan hakim, iaitu ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Supaya orang beriman yang hendak menegakkan agama Tuhan mengambil sempena daripada kedua nama Tuhan ini pula. Betapapun tebalnya iman dan kuatnya harapan dan tingginya ideologi, kalau ilmu perang tidak ada, nescaya akan kalah oleh musuh yang berilmu pengetahuan. Bijaksana mengatur taktik, teknik dan strategi, baik ketika menyusun kekuatan sendiri, barisan kelompok dan penyerbuan, ataupun dalam menduga dan menyelidiki kekuatan musuh. Kalau semuanya ini telah diperhatikan, maka ada satu lagi hal oleh musuh tidak akan tercapai, iaitu kekuatan iman dan jelasnya apa yang diperjuangkan. Kalau iman telah teguh, ideologi dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat, dan ilmu serta kebijaksanaan telah dipunyai pula. Bertawakallah kepada Allah. Tuhan telah berjanji pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami utus rasul-rasul sebelum engkau kepada kaum mereka. Maka rasul-rasul itu telah datang kepada mereka membawa berbagai keterangan. Maka kami telah memberi balasan setimpal kepada orang-orang yang durhaka, dan adalah kewajipan kami memenangkan orang-orang yang beriman. Surah Ar-Rum ayat 47. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.